Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam kelas Jawi, iaitu pelajaran khot, pelajaran Jawi untuk khot tahun 6. Okey, apa yang kita akan pelajari pada hari ini ialah mengenai khot rikaah, khot rikaah. Tetapi sebelum tu mari kita pelajari dahulu teknik-teknik, cara-cara memulakan bagaimana nak menggunakan pen untuk menulis khot. Okey, sebenarnya kalau ikutkan khot rikaah ni adalah khot yang basic, yang pertama sekali kita kena belajar ialah khot rikaah. Tapi di dalam silibus pendidikan Islam, dalam buku teks tahun 5 belajar khot nasah dahulu, kemudian tahun 6 belajar khot rikaah. Sepatutnya belajar khot rikaah dulu, tetapi disebabkan kemungkinan khot nasah ni dia terlalu meluas penggunaan dia di dalam Al-Quran, menggunakan khot nasah dalam buku-buku tulis, dalam buku teks dan apa saja, kebanyakannya menggunakan khot nasah kerana dia lebih friendly ataupun mudah dikenali berbanding khot rikaah. Sebab itulah kemungkinan dia punya susunan dia tahun 5 khot nasah dahulu, kemudian pada masuk tahun 6 barulah khot rikaah. Tapi tak kisah apa-apa pun, yang penting kita nak belajar hari ni, nak belajar khot rikaah. Okey, sebelum kita menulis khot rikaah, kita nak tengok dahulu cara-cara bagaimana kalau kita nak menulisnya. Okey, macam kat sini. Okey, sebelum tu, bila kamu nak menulis, pastikan kamu berada dalam keadaan yang tegak. Okey, kamu berada pada keadaan yang tegak, buku kamu betul-betul tegak di depan kamu, menulis, badan kamu pun tegak, semua tangan tu kena sengit sikit lah. Itu memang dia punya petua dia, supaya apa, bila kita tengok khot kita tu daripada yang tegak ni, dia cantik. Kalau kita buat buku macam ni, kita tulis, kita nampak dari tepi, nampak dia dah cantik, tetapi bila kita buka letak macam ni, dia jadi tak cantik. Okey, jadi hari ni kita nak try dahulu, okey, menulis bagaimana cara mula-mula sekali nak menulis khot. Okey, okey, ini adalah kertas. Okey, ini adalah pen. Ini pen ni dibuat daripada buluh, ya. Okey, apabila kamu nak menulis, pastikan ini, kalau ini permukaan kertas, pastikan mata pen ni semua sekali mesti kena kepada permukaan kertas ni, supaya dia lengkap lah. Dia punya dakwat tu semua lekat di atas kertas. Kalau kita terangkap macam ni atau terangkap macam ni, dia akan jadi kecil tulisan dia. Tetapi ada part-part yang kadang-kadang kita menulis tu dia kena angkat macam ni lah. Okey, faham semua? Okey, kita try mulakan dengan membuat titik dahulu. Bagi yang baru nak belajar menggunakan pen. Okey, kita try buat titik dahulu, titik diamond. Kita belajar buat diamond dahulu. Okey, kalau ini garis, kita tarik ke bawah. Macam tu. Okey, ini nampaknya ada yang tak kena, sebab jadi kecil. Okay, kita cuba lagi. Macam ni. Pastikan yang bucu ni kena dekat garisan sini. Okay, boleh buat lagi latihan.
Sebelah sini tak kena ni, nampak. Bila dia tak kena semua, dia akan jadi dia tidak apa nama ni, tepat dia punya empat segi dia tu. Empat segi dia, diamond dia tu dia tak cantik. Okey. Okey, boleh buat macam ni buat garisan ke bawah. Okey, ni latihan ke bawah. Buat saja latihan macam ni. Supaya kita nak berlatih supaya mata pen ni semua kena pada permukaan kertas. Maaf lah, ini bengkok ni. Jadi bengkok. Oh, patut. Dia kalau macam pensel, kita sebelum kita guna tu kita gosok dulu bagi dia rata dia punya ni. Tu boleh buat. Okay, setiap huruf ni dia ada ukuran dia. Jadi untuk hak rik'ah, kalau kita nak tulis huruf alif, kita buat ukuran dia dahulu. 1, 2, 3. Okey, jadi huruf alif dia hanyalah 3. Ni tak boleh ni. Dia huruf hak rik'ah ni dia ringkas. Ni sebab dia tak semua, sebabnya kalau ikutkan nak menulis tak boleh menggunakan buku biasa. Sebab kalau nak guna dakwat ni, sebab nak guna apa nama ni, dakwat hitam supaya nampak. Kalau saya guna ni tak nampak sangat. Tak nampak. Sebab tu saya guna ni saya guna apa nama ni, pen ni yang dia buat daripada bulu. Okey, kalau katakanlah kita buat tadi tak semua selok jadi kemungkinan mata pen dia tu dia tidak rata. Okey, kemungkinan mata pen tidak rata. Jadi untuk bagi rata dia, kita kena asah. Kalau yang ni saya asah menggunakan kertas pasir. Kemungkinan dia melengkung kat sini. Jadi kita bagi dia betul-betul dia rata permukaan dia, supaya kita menulis tu dia jadi smooth. Okey. Okey, itulah tugasan kamu pada kali ini, ialah membuat lain dah kena tangan. Okey, membuat titik dahulu. Belajar buat titik dahulu. Belajar chord ni tidak perlu tergesa-gesa. Belajar buat titik dulu, diamond ni. Buat diamond ke bawah, diamond ke tepi. Dia tarik saja. Letak dan tarik. Letak dan tarik ke bawah. Ke bawah ke tu ke tepi lah. Okey.
belajar buat yang ni dahulu. Bila dah boleh buat yang ni, boleh master dah yang ni, kita dah boleh dah apa nama ni, dapat mengawal pen bagaimana nak cara menggunakan pen, barulah kita belajar menulis. Ini penting yang ni paling penting sekali. Bagaimana cara nak menggunakan pen. Siapa yang belum pernah menulis apa-apa lagi kod, inilah latihan dia yang mula-mula sekali. Supaya kamu tahu mana cara menggunakan pen ataupun menggunakan pensel. Pensel pun sama juga boleh buat. Pastikan dia betul-betul dia punya diamond tu betul-betul jadi 4 segi. Guna pensel pun boleh. Berlatih yang ni dahulu. Berlatih yang dulu. Kalau macam ada itu pelajar yang belajar di Muzium Kesenian Islam tu, memang dia buat yang ni dahulu. Berapa minggu dia berlatih buat yang ni sebab dia tak pandai lagi menggunakan, tak pernah menulis. Jadi ini dah latihan dia. Ni dah latihan dia. Kalau kamu nak besar sikit, cari pensel yang macam ni. Kalau kamu ada pensel, kalau ada pen yang apa nama ni, pen yang beli kat kedai tu, maka pen pun boleh juga belajar. Ni pun boleh. Ni kecil, mata satu. Ataupun gunakan mata dua. Ni mata dua. Ini mata 2.0. Buat garis dahulu. Kalau yang ni dah ada garis kan, buat garis kat sini. Buat kat sini pun tak apa. Ni tak jadi ni. Buat latih macam ni dahulu. Pastikan bucu dia tepat kena dekat garisan tu. Yang ni macam kurang sikit dia punya ni. Kalau siapa yang ada marker pen, boleh gunakan marker pen. Marker pen pastikan beli yang mata dia serong. Serong macam ni. Boleh buat latihan. Yang ni besar sikit. Tengok dia tak sama. Jadi pastikan sama. Dia memang susah sikit nak kawal tu, sebab perlu berlatih. Bagi jadi cantik. Jadi ini untuk ukuran dia. Ukuran nanti kita nak tulis kod rikaah, dia ada ukuran dia. Jadi inilah yang perlu kamu buat latihan. Latihan untuk hari ini, untuk pelajaran pada kali ini ialah biasakan diri dengan menggunakan pen kod. Sama ada menggunakan buluh atau batang resam. Batang resam macam mana batang resam? Ini batang resam. Batang resam ni dia ambil daripada pokok paku pakis yang kat tepi lereng-lereng bukit tu. Bukan paku pakis yang makan tu. Ini yang keras tu. Yang tepi bukit tu, lereng bukit ada macam pokok paku pakis. Guna yang ni, kena celup dakwat. Ni dakwat dia. Dakwat dia. Celup dan tulis. Celup dan tulis. Ataupun kalau kamu ada pen lain, ada
pen chord lain ke boleh guna. Pen macam ni pun ada. Ni mata 3. Ni mata 3. Siapa yang nak beli pen macam ni pun ada. Siapa yang nak beli pen macam ni boleh beli kat ustaz. Tapi mata dia hanya mata 2 sajalah. 2.0. Dakwat kita bagi 4. Ada dakwat dalam dia. Boleh beli. Ada dakwat dalam dia, kita bagi 4. Termasuk yang ni. Mata serong. Pempot mata serong. Siapa nak beli bagi tahu. Mata 2. 2.0. Ini dakwat dia tak apa kalau tulis dekat atas ni. Tapi boleh je. Okay, inilah latihan kita untuk pada kali ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pembelajaran kita. Untuk yang akan datang, kita akan sambung lagi mengenai chord riq'ah. Okay, sekian dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.